Assalamualaikum, bersama saya lagi dalam Adibah Channel. So hari ini saya nak berkongsi tips kepada anda semua berkaitan dengan masalah risdom. Okey, kalau nak tahu, tengok sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe channel saya untuk ilmu bermanfaat. Pada video kali ini, saya akan terangkan 5 perkara yang berkaitan dengan masalah risdom. Pertama sekali adalah definisi risdom tersebut. Yang kedua, apakah faktor yang mendorong kepada masalah risdom. Yang ketiga, gejala risdom. Yang keempat adalah ubat-ubatan ataupun cara kita nak rawat masalah risdom. Yang kelima adalah komplikasi risdom pada masa akan datang. Okey, kalau anda nak tahu, okey, untuk pengetahuan anda semua, dekat muka kita ada 4 jenis sinus paranasal. Okey, apa fungsi sinus paranasal ni? Okey, sinus paranasal merupakan rongga berudara pada tengkorak kita yang dilapisi oleh membranes. Fungsi membranes tersebut adalah untuk menghasilkan sedikit cecair bagi memerangkap kekotoran dan memberikan kelembapan kepada rongga hidung kita. So, apabila orang yang mengalami masalah risdom, dia akan menyebabkan jangkitan ataupun radang di lapisan membran rongga hidung tadi. Okey? Okey, keradangan merupakan tindak balas sistem imunisasi terhadap jangkitan ataupun gangguan dalam tubuh badan kita. Apa-apa yang tak kena je, sistem semula jadi dalam badan kita akan terus attack masalah tersebut. Hebat tak tubuh badan kita? Okey, next kita masuk kepada faktor-faktor yang menyumbang masalah risdom. Okey, pertama sekali mungkin disebabkan oleh virus, mungkin disebabkan oleh bakteria, mungkin disebabkan oleh kulat, mungkin disebabkan oleh alahan, mungkin disebabkan oleh iritasi kimia ataupun mungkin disebabkan oleh ketumbuhan dalam hidung. Itu adalah merupakan faktor-faktor kepada masalah risdom kepada anda. Okey, next kita masuk kepada gejala orang yang mempunyai masalah risdom. Siapa-siapa yang kat luar sana pernah mengalami masalah risdom ataupun sedang mengalami masalah risdom mesti tengah merasakan stres dalam hidup dia. Okey, gejala-gejala orang yang mempunyai masalah risdom pertama sekali adalah hidung berair. Okey, akan sentiasa berair hidung. Yang kedua adalah hidung tersumbat, susah nak bernafas, nak tidur pun susah, tak selesa. Okey, yang ketiga boleh menyebabkan sakit kepala, boleh menyebabkan, yang keempat boleh menyebabkan letih, lesu, dan seterusnya boleh menyebabkan batuk, dan seterusnya boleh juga menyebabkan jerawat, dan last sekali boleh menyebabkan anda semua hilang deria rasa dan bau. Okey? Okey, bila kita dah tahu masalah kita berkaitan dengan risdom tadi, apa yang perlu kita buat adalah langkah pertama, kita mengelakkan daripada faktor-faktor yang menyumbang kepada masalah risdom tersebut. Okey, yang kedua kita boleh amalkan pemakanan yang sihat ataupun kita amalkan memakan suplemen makanan tambahan yang boleh kita dapati dekat farmasi. Dan janganlah beli ubat-ubatan ataupun suplemen yang tidak tahu berdaftar atau tidak. Okey, yang ketiga kita boleh buat rawatan menerusi ubat-ubatan lah. Okey, ubat-ubatan ni biasanya sangat diperlukan kepada orang yang mengalami risdom yang sangat teruk. Okey, selalu berair tak berhenti, sesama setiap hari. Okey, jadi ubat-ubat yang kita boleh recommend kepada pesakit adalah ubat sesama. Okey, sebagai contoh ubat sesama, loratadine, okey, ceftriaxone, levocetirizine ataupun chlorpheniramine dan banyak lagi. Okey, contoh-contoh brand Clarinex, Carinox, Elapid, banyak lagi dekat farmasi korang boleh dapatkan. Selain daripada ubat makan, anda juga boleh guna ubat antibiotik sekiranya perlu. Okey, ubat antibiotik ni dia ada isu sebab kalau nak antibiotik kena jumpa doktor. Kita tengok perlu tak anda perlukan antibiotik.
Okey, yang ketiga adalah steroid nasal spray. Biasanya steroid nasal spray ni kita bagi kepada orang yang mengalami masalah risdon selalu, kronik. Okey, selalu sesama. Okey, selalu risdon. Sakit kepala semua. Jadi doktor akan suggestkan kepada mereka untuk ambil steroid nasal spray. Contohnya adalah Nasonex, Evermist dan banyak lagi. Okey, sekiranya masalah risdom ni tidak dirawat, dia akan boleh menyebabkan komplikasi yang kita tak nak lah. Okey, komplikasi yang pertama boleh menyebabkan risdom kronik, yang kedua boleh menyebabkan sakit kepala yang kronik, yang ketiga boleh efek mata, yang keempat boleh efek bahagian otak. Okey, itu komplikasi kalau risdom kita sangat teruk. Okey, next kita masuk kepada cara kita nak cegahkan masalah risdom tersebut. Okey, walaupun ramai sangat orang tanya masalah risdom ni boleh sembuh ke tak? Okey, jawapan dia kita boleh kawal masalah risdom. Okey, kadang-kadang faktor-faktor yang menyebabkan masalah risdom tadi boleh menyebabkan risdom anda tu kembali lagi. Jadi, cara yang paling selamat adalah kita mengamalkan pemakanan yang sihat. Lepas tu kita ambil suplemen tambahan yang boleh membantu masalah risdom seperti vitamin C kan. Okey, yang seterusnya boleh hindari masalah faktor-faktor seperti debu ke, bulu-bulu ke, kena hindarlah, jangan main dengan binatang. Okey. Lepas tu boleh mengekalkan kelembapan dalam bilik. Kalau ada duit boleh beli penapis udara yang boleh tapis udara bagi udara dekat rumah kita sentiasa bersih. Okey. Selain daripada itu juga jangan lupa untuk bersenam, elakkan merokok, okey, jangan minum alkohol. Okey. Itu sahaja daripada saya. Jangan lupa like, subscribe dan thank you sebab tengok sampai habis.